KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Calon-calon SPM 2022. Yes, inilah dia. Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, Akmal nak tanyalah dekat calon-calon SPM di luar sana kan yang mengambil mata pelajaran pertanian. Jadi macam mana kita nak orang kata road to sukses ni sebenarnya? Persediaan semua okey ke tak okey? Tak okey? Jangan risau kerana kita akan bersama dengan seorang guru yang akan mengajar kita semua bagi mata pelajaran pertanian. Siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Yap, tanpa membuang masa, ayo saya perkenalkan guru yang akan mengajar kita iaitu Cikgu Hasrul. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik Cikgu, okey? Okey. Kita nampak Cikgu pun dah bersemangat dan tak sabar-sabar nak ajar ni. Tapi sebelum itu Cikgu, kita juga akan bersama dengan jurubahasa isyarat kita iaitu Cikgu Aida. Assalamualaikum Cikgu Aida. Wah, comel. Okey, inilah dia Cikgu Aida, jurubahasa isyarat kita yang akan bersama dengan kita sepanjang 1 jam ini Cikgu. Dan Cikgu katanya Cikgu akan ada membawa murid. Cikgu, Betul. siapakah mereka? Okey, kita lihat. Okey, murid saya ada. Okey, kita tengok daripada atas. Okey, saya perkenalkan daripada atas. Okey, nama Hazirah. Mana satu tu? Cuba angkat tangan. Okey. Okey. Okey, yang kedua kita ada Noshikri. Mana satu? Okey, Shikri. Okey. Alright. Okey, yang ketiga kita ada Nur Damia. Mana satu tu? Okey, dah terakhir sekali. Adam. Adam. Inilah dia murid-murid daripada SMK Batu 4. Betul Cikgu? Ya. Yap, yang akan bersama-sama dengan kita. Cikgu, sebenarnya bagi mata pelajaran pertanian kali ini, apa bab yang kita nak belajar Cikgu? Okey, kita akan masuk bab 1.0 bagi pertanian tingkatan 5 Okey. iaitu sains tumbuhan. Dan kita akan belajar berkaitan dengan subtopik fisiologi tumbuhan. Terbaiklah Cikgu. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Hasrul. Silakan Cikgu. Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Muhammad Hasrul Hisham bin Rafi'i daripada SMK Batu 4 Gerik. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan topik 1.1 iaitu fisiologi tumbuhan. Di mana kita akan belajar berkaitan dengan jenis-jenis tumbuhan. Okey. Okey. Okey, sebelum kita nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, Okey. cikgu ada sedikit aktiviti jana minda. Okey. Alright. Jadi, kita nak tanya pelajar lah. Okey. Siapa boleh bezakan di antara tumbuhan ini Okey. dengan tumbuhan ini? Apa perbezaan yang paling ketara yang kita boleh lihat? Okey. Siapa Okey, murid nak siapa jawab? yang nak beri pandangan? Okey, boleh angkat tangan? Okey, boleh angkat tangan. Okey, Adam. Okey, apa beza? Yang A tiada bunga. Okey. Okey. Dan yang B? Dan yang B berbunga. Okey, bagus Adam. Okey, jadi tumbuhan ini adalah jenis kulat yang tidak berbunga. Okey. Okey, dan yang B tumbuhan durian. Misalnya durian berbunga lah kan? Betul. Okey, jadi apa agak-agak pelajar, apa perkaitan gambar yang cikgu buat ni dengan topik yang kita nak belajar pada hari ini? Okey. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Apa perkaitan? Apa kaitannya? Gambar yang cikgu tunjuk ni dengan pembelajaran kita pada hari ini. Adam angkat tangan lagi sekali. Silakan Adam. Okey. Berkaitan dengan jenis-jenis tumbuhan. Okey, Jenis-jenis bagus tumbuhan. Adam. Okey, jadi kita akan belajar berkaitan dengan jenis-jenis tumbuhan. Baik, cikgu. Okey, jadi kita teruskan dengan hasil pembelajaran. Apa yang murid akan dapat di akhir pembelajaran. Okey. Dalam 1.1 iaitu mengenal pasti jenis
tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Okey. Yang kedua, murid akan dapat menganalisis struktur luaran tumbuhan dan fungsinya, iaitu akar, batang, daun dan bunga. Dan yang ketiga, murid akan dapat menganalisis struktur dalaman tumbuhan dan fungsinya, iaitu kita ada 5, iaitu epidermis, stomata, xylem, phloem dan cambium. Alright. Dan akhir sekali, murid akan dapat membandingkan struktur luaran tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Jadi kita teruskan. Kita sentuh sikit apa itu fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan merupakan salah satu cabang biologi tentang fungsi hidup tumbuhan dari segi fizikal dan biokimia. Fungsi hidup tumbuhan ni merangkumi proses pembesaran, iaitu fotosintesis, respirasi, transpirasi dan translokasi. Jadi dia bergantungan di antara satu sama lain. Jadi kita tengok sikit, iaitu topik 1.1.1, iaitu jenis tumbuhan yang tadi, yang jana minda tadi. Kita dah nak masuk bab inilah. Jenis tumbuhan. Akmal, kita ada 2 jenis tumbuhan, Akmal. Iaitu tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Jadi tumbuhan yang berbunga ni dia ada 2 dia punya jenis, iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Apa itu mono dengan dico nanti kita akan masuk. Dan tumbuhan yang tidak berbunga iaitu 4. Ada alga, lumut, paku pakis dan kulat. Agak-agak Akmal ada soalan tak nak tanya? Cikgu, contohlah kalau sayur-sayuran seperti bayam maupun kangkung, cikgu. Dia dekat kategori jenis tumbuhan yang mana satu, cikgu? Yang berbunga ataupun tidak berbunga? Agak-agak Akmal. Kangkung dengan bayam ada bunga tak? Kalau kangkung tak ada, cikgu. Setahu saya lah. Kalau bayam, ada. Jadi kalau ada, dia di dalam bawah berbunga. Okey, cikgu. Baik, kita nak beri rehat dulu. Selepas ini, kita akan kembali lagi dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Jom kita sambung balik kelas kita bersama dengan Cikgu Hasrul. Silakan. Kita seterusnya kita tengok di bahagian pengenalan. Apa itu monocotyledon dan apa itu dicotyledon. Jadi kita lihat, monocotyledon iaitu tumbuhan berbunga yang mempunyai satu cotyledon. Di bahagian sini. Bahagian sini. Dan dicotyledon, tumbuhan berbunga yang mempunyai 2 cotyledon. 1, 2. Dia berbeza. Yang ni ada 1. Yang ni ada 2. Ini perbezaan antara mono dengan dico. Kita lihat contoh-contoh tumbuhan monocotyledon. Kita lihat keluarga dia. Family di bawah tumbuhan monocotyledon, iaitu family rumput, palma, pisang, orkid dan herba. Kita lihat contoh-contoh tanaman dia. Bagi family rumput, dia ada gandum, ada tebu. Dan ada lagi lah yang lain-lain. Ini sebahagian saja. Yang kedua kita lihat family palma, iaitu pinang, kelapa sawit. Kelapa pun boleh dimasukkan di bawah palma. Seterusnya family pisang. Heliconia dan pisang emas. Bukan pisang emas sajalah. Mana-mana pisang pun di bawah kategori family pisang. Family orkid. Banyak jenis-jenis orkid yang ada dekat muka bumi ni. Semua akan di bawah, masuk di bawah monocotyledon. Dan family herba, kunyit, lidah buaya, apa lagi lah, banyak herba-herba yang tergolong dalam monocotyledon. Monocotyledon, jadi dia berbunga. Kita lihat jenis-jenis tumbuhan dicotyledon pula. Bagi tumbuhan dicotyledon, dia ada 5 juga. Iaitu family tumbuhan bergetah, kekacang, terung, jambu dan bunga bertangkai. Kita lihat contoh-contoh dia. Tumbuhan bergetah, contoh ubi kayu, pokok getah.
Family kacang iaitu kacang tanah, kacang soya. Okey, family terung, terung, tomato. Okey, tomato di bawah family terung. Okey. Family jambu, jambu air, jambu batu, mana-mana family jambu akan dimasukkan di bawah dicotyledon. Dan bunga bertangkai iaitu bunga matahari dengan bunga daisy. Dan lain banyak lagi lah bunga-bunga yang mana yang bertangkai di bawah dicotyledon. Ini sebahagian sahaja. Okey, dan tadi kita fokus kepada tumbuhan berbunga. Okey, ini kita nak lihat kepada tumbuhan tidak berbunga. Okey, jadi tumbuhan tidak berbunga ada 4 iaitu alga, kulat, lumut dengan paku pakis. Okey, yang ni memang biasalah kita jumpa banyak ni. Paku pakis memang banyaklah kita jumpa. Okey, jadi dia dimasukkan di bawah tumbuhan tidak berbunga. Okey. Ni contoh-contoh dia lah. Okey. Okey, rumpai laut, alga, kulat, ni contoh dia, cendawan. Yang ni lumut dan yang ni paku resam ni di bawah paku pakis. Okay, ini contoh-contoh tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, yang ni kita tak berapa nak fokus sangat. Kita akan fokus kepada tumbuhan yang berbunga. Iaitu monocotyledon dan dicotyledon. Okey, kita masuk sedikit soalan pengukuhan lah. Okey. Jadi, kita tengok soalan yang pertama. Okey. Rajah di bawah menunjukkan 2 kumpulan tumbuhan. Lengkapkan rajah tersebut. Okey, kita tanya murid lah. Okey. Siapa nak tolong cikgu? Okey. Untuk yang tu kan cikgu? Untuk soalan 1. Soalan 1. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey. Ada sesiapa boleh jawab, boleh angkat tangan? Boleh cikgu nak tolong? Boleh angkat tangan? Ada sesiapa? Atau mungkin cikgu boleh pilih cikgu? Maklum mereka ni ya. Cikgu pilih lah. Okey. Syikri lah. Silakan Syikri. Syikri. Okey, nombor 1 apa Syikri? Dicotyledon. Kita tengok. Dicotyledon. Okey, betul. Nombor 2. Tumbuhan tidak berbunga nombor 2. Kulat. Kulat. Okey, betul. Kulat. Dan satu lagi. Paku pakis. Paku pakis. Okey, betul. Alright. Murid akan dapat 3 markah. 3 markah. Biasanya kita akan jumpa soalan ni di bahagian A. Okey, soalan pertanyaan ada bahagian A dan bahagian B. Okey. Kita lihat soalan yang kedua. Boleh. Okey, soalan yang kedua. Okey. Pilih satu tanaman di atas bagi mewakili setiap kumpulan tanaman dalam jadual di bawah. Okey, siapa nak bantu cikgu? Okey, Hazirah. Okey, bagus, semangat. Okey. Apa jawapannya? 1 pisang. Pisang. Okey, betul, pisang. Yang kedua? 2 rambutan. Rambutan. Okey, rambutan. Rambutan? Ya ke cikgu? Betul, sebab apa? Sebab 2 ni adalah satu ni daiko, satu ni mono. Ni tumbuhan yang berbunga. Macam paku pakis dengan lumut, tumbuhan yang tidak berbunga. Soalan dia minta untuk mono dengan daiko. Dia di bawah tumbuhan berbunga. Okey. Boleh Ahmad? Boleh cikgu. Okey. Soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey, batang tumbuhan terdiri daripada jenis batang berkayu dan batang tidak berkayu. Nyatakan contoh tanaman bagi setiap jenis batang. Sambil-sambil cikgu tengah baca soalan tu cikgu, dah ada orang angkat tangan. Siapa? Ini semangat lagi hebat ni. Boleh sempat tu. Itu Nur Damia. Okey, Damia. Silakan. Okey, bagi jawapan Damia. Satu, batang berkayu, durian. Okey, bagus. Durian. Durian. Ada mangga, manggis dan jambu. Okey. Seterusnya? Batang tidak berkayu. Batang tidak berkayu, jagung. Jagung. Okey, jagung. Selain pada jagung, kita boleh lihat banyak lagi lah. Okey. Batang yang berkayu dengan batang tidak berkayu. Okey. Faham? Alright, seterusnya. Seterusnya kita akan masuk subtopik yang kedua iaitu 1.1.2 iaitu struktur luaran tumbuhan. Okey, bagi struktur luaran tumbuhan kita ada 4 Akmal iaitu akar, batang, daun dan bunga. Okey, jadi kita akan belajar semua bahagian-bahagian tumbuhan.
Okey. Jadi kita lihat. Okey. Okey, kita lihat yang pertama iaitu akar. Okey, akar biasanya memang berada di bahagian bawah. Okey, jadi akar terbahagi kepada dua. Iaitu kita lihat ini yang lebih kurang macam lobak ni. Okey. Okey, akar tunjang. Yang ni yang macam rambut banyak ni. Serabut ni. Serabut betul Akmal. Okey, jadi akar murid akan belajar dua, iaitu akar tunjang dan akar serabut. Okey, nanti kita akan tentukan akar tunjang ni di bawah mana, mono ataupun dicotyledon. Okey. Yang serabut ni di mana, monocotyledon ataupun dicotyledon. Nanti kita akan masuk nanti. Okey, boleh. Okey. Jadi kita lihat dulu untuk struktur luaran akar. Okey, struktur luaran akar, pelajar perlu mengingat bahagian-bahagian akar ni. Okey. Okey, sebab yang ni biasanya ada di bahagian A. Soalan di bahagian A untuk pelajar tentukan dia punya jawapan dan akan mendapat markah. Okey, yang ni saya dah ajar pelajar menggunakan kaedah mnemonik. Mnemonik ni kaedah macam mana untuk mengingat bahagian-bahagian akar ni dengan lebih mudah. Okey, dengan menggunakan satu ayat, bukan satu ayat, macam satu cerita lah. Okey, jadi siapa nak tolong cikgu? Siapa yang masih ingat teknik yang cikgu ajar tu? Okey, bagus Syikri. Okey. Apa ayat yang cikgu gunakan nak ingatkan bahagian-bahagian struktur luaran akar ni? Okey, ayat apa? Pergi beli cili rumah sirah hujung taman. Okey, kita lihat. Pergi beli cili. Okey. Pergi beli cili rumah Sarah hujung taman. Oh. Okey. Kita akan gunakan di awal. Okey. P, B, C, R, S, H dengan T. Untuk setiap bahagian sini. Okey, jadi P pergi ni kita untuk pangkal. Jadi daripada atas sampai ke bawah. Itu yang kita gunakan ayat ni. Jadi pelajar akan ingat P, B tu apa? Jadi Pangkal P, akar. pangkal. Beli, B, batang akar. okay. C untuk cabang akar. R, rambut akar. Okey. S untuk serabut akar. H untuk hujung akar. Dan T untuk tudung akar. Okey. Jadi kalau pelajar ingat yang ni, dia tahu dah berapa bahagian yang ada dalam struktur akar ni. Ada 7, betul Ada cikgu? 7. Okey. Jadi ini akan memudahkan pelajar untuk ingat bahagian supaya dia tak tertukar. Kan? Daripada atas sampai ke bawah. Okey. Okey. Kita lihat seterusnya struktur luaran batang. Okey, untuk struktur luaran batang ni, kita akan lebihkan fokus kepada struktur batang berkayu dan batang tidak berkayu. Okey, sebenarnya kita tengok jugalah sikit fungsi batang tumbuhan. Apa fungsi batang tumbuhan ni? Okey. Yang pertama untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis, tempat tumbuh daun, bunga, buah dan dahan. Yang ketiga mengangkut air dan garam mineral. Yang keempat membantu proses pernafasan pada lenticel dan menyokong tumbuhan. Itu struktur luaran batang. Tapi pelajar akan lebih fokus kepada batang berkayu dengan batang tidak berkayu. Okey, kita lihat seterusnya struktur luaran daun. Okey, tadi kita dah masuk akar, kita dah masuk batang, sekarang ni kita nak masuk di bahagian daun. Okey. Fungsi daun untuk proses translokasi, transpirasi, respirasi, fotosintesis. Untuk yang ni kita akan masuk kepada topik 1.2. Yang tu belum masuklah. Yang ni kita lebih fokus kepada jenis-jenis tumbuhan sahaja. Okey. Dan yang ni kita nak lihat bentuk daun tumbuhan ni. Sebab kita tengok kita pergi taman tu, pelbagai bentuk bunga daun yang kita ada kan. Kita tengok boleh jumpa ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang lepek, ada yang lonjong kan. Jadi Macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Jadi kita lihat 4 bentuk daun yang ada, iaitu bentuk daun lanceolate, bentuk daun obovate dengan bentuk daun cordat dan akhir sekali bentuk daun linear. Okey, kita lihat contoh-contoh dia punya daun. Okey. Yang ni bentuk daun lanceolate. Ni contoh pokok apa ni? Aku mana tahu tak jenis pokok apa? Alamak Agak-agak. cikgu, saya kalau bawa tumbuhan ni cikgu, saya rasa mungkin kita bagi murid-murid kita lah. Mereka lagi pakar sebenarnya cikgu. Okey, agak-agak Cuba ni pokok tanya apa? Damia tu. Damia, pokok apa tu Damia? Agak-agak pokok apa ni? Pokok betik. Pokok apa tu cikgu? Damia pun kurang pastilah Okey. cikgu. Ini pokok mangga. Pokok mangga. Okey. Ini Yang tu apa pula Adam? Yang ni
Ha. Pokok apa Biasa dekat Adam? belakang rumah ni banyak ni. Ha. Pokok durian. Pokok ubi kayu. Pokok ubi kayu. Okay, yang ni sirih. Sirih. Yang ni kalau tak kenal tak tahulah kan. Hai, Yang ni daun. Yang selalu buat kuih ni. Daun apa? Daun apa ni? Daun bawang. Masya Allah. Daun pandan. Daun pandan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat struktur luaran bunga. Alright. Okey, kita lihat bahagian-bahagian untuk struktur luaran bunga. Okey. Jadi kita lihat, okey, di bahagian yang macam kelopak tu, dalam bahasa ataupun dalam buku teks kita namakannya sebagai ranggi. Okey. Pelajar tak boleh tulis kelopak. Okay, pelajar kena tulis ranggi. Oh, okey. Okey. Enter, Okey. filament, sepal, stigma, stil, ovari dan ovul. Okey, ini bahagian-bahagian struktur luaran bunga. Okey, Okey. kita lihat apa fungsi setiap bahagian-bahagian ini. Okey. Alright. Okey, sepal. Okey, sepal dia terletak di bahagian luar bunga dan berfungsi untuk melindungi bunga semasa peringkat kuduk. Okey, sebelum dia berkembanglah. Okey, stamen ni untuk organ pembiakan jantan. Okey, enter pula berfungsi untuk menghasilkan butir debunga yang akan digunakan dalam proses pendebungaan. Pistil, organ pembiakan betina. Macam stamen tadi, organ pembiakan jantan. Okey, stil berfungsi untuk menyokong stigma dan menerima butir debunga yang dihasilkan daripada stamen. Okey. Ovari menghasilkan ovul dan ovul mengandungi sel gamet betina. Okey, ini untuk struktur luaran Bunga. Okey. Okey. Okey, kita lihat soalan pengukuhan sikit. Okey, soalan nombor 4. Namakan struktur luaran tumbuhan pada rajah di bawah. Okey, siapa nak tolong cikgu? Ada sesiapa? Siapa nak tolong cikgu? Okey, soalan nombor 4. Adam. Okey, Silakan Adam. Okey. apa Adam? Bunga. Bunga. B. Batang. Batang. Okey, batang. C. Si akar. Okey, Akar. bagus. Okey, kita lihat. Okey, bunga, batang, Akar. akar. Ni paling basic sekali asas ni. Kalau dalam peperiksaan memang pelajar akan dapat jawablah. Umum, kan? Okey. Bunga, batang, akar. Kan? Okey. Mudahlah ni kan? Mudah. Okey, yang ni pula cikgu. Soalan nombor 5. Okey. Rajah di bawah menunjukkan struktur luaran akar tumbuhan. Okey, kita dah belajar 2 jenis akar. Okey, jadi yang ni pun soalan yang paling senang. Pelajar boleh dapat markah. Mudah. Straight forward cikgu. Tengok gambar dah tahu. Okey, tengok gambar pun kita dah tahu dah. Okey, siapa nak tolong cikgu? Okey. Okey, Syikri. Okey. A apa Syikri? Akar tunjang. Akar tunjang. Okey, akar tunjang. Okey, B Syikri? Akar serabut. Akar serabut. Akar serabut. Okey, betul. Alright, dah Okey. 2 markah kan cikgu? Dah 2 markah. Biasanya untuk memang bahagian A lah. Soalan-soalan yang struktur macam ni untuk bahagian A. Dan kita tengok yang 6 tadi. Yang kita guna formula tadi. Oh. Akak ingat tak formula tu? Pergi beli cili rumah Sarah dah habis. Hujung Hujung taman. hujung taman dah okey, habis hujung. pula. Okey. Senang. Okey. Jadi ni bentuk soalan, jadi pelajar ingat yang tu. Okey, pergi beli cili rumah Sarah hujung taman. Jadi dia akan buat yang ni. Okey, jadi Yes. siapa nak tolong cikgu? Okey, Damia. Silakan. Okey. Ingat balik ayat yang cikgu bagi tu untuk jawab soalan. Okey, nombor 1 apa? Pangkal akar. Pangkal akar. Okey, pangkal akar. Okey, bagus. Nombor 2. Batang akar. Batang akar. Anda pasti batang akar? Oh, kita ke bawah Dia cikgu. ke bawah. Nombor 2 tu, rambut Okey, akar. Okey. rambut. Okey. Nombor 3, Cabang akar. cabang akar. Oh, yang tu. jadi ni. Tengok yang tu. Ada nombor soalan dekat situ dah. Ni ada nombor soalan. 3. Okey, yang Okey. 4 tu, yang Yang 4. Tadi awak ada sebut. Yang awak sebut tadi.
batang akar. Yes. Okey, batang akar. Dan akhir sekali. Taman. Tudung akar. Okey, Tudung akar. Okey. Yang ni pelajar kena tengok betul-betul. Takut dia ingat pergi beli cili, hujung taman apa semua, tapi takut nombor Susunan dia tu. susunan tu yang salah. Jadi pelajar kena berhati-hati. Okey, baiklah. Kita nak berhenti rehat sekali lagi kepada murid semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hasrul kita. Cikgu, jom kita sambung balik kelas kita. Okey, kita teruskan kelas kita. Okey, tadi kita dah belajar struktur luaran tumbuhan, iaitu akar, batang, daun dengan bunga. Okey, jadi kita akan masuk pula berkaitan dengan 1.1.3, iaitu struktur dalaman tumbuhan. Okey, jadi kita belajar luar, kita masuk ke dalam pula. Okey, apa yang ada dalam tumbuhan tu? Okey, jadi kita akan fokuskan kepada 5 struktur dalaman. Ini struktur yang utama yang ada dalam dalaman tumbuhan, iaitu cambium, epidermis, phloem, xylem dan stomata. Okey. Yang ni yang kita akan belajar asas. Tapi sebenarnya dia dalam dalaman tumbuhan tu dia banyak. Tapi kita akan fokuskan kepada 5 ni sahaja. Okey. Okey, kita lihat ada struktur anatomi akar. Apa yang ada di dalam akar tu? Okey, keratan akar tu kita akan lihat dalam tu apa dia punya bahagian-bahagian. Okey, jadi ada banyak kat sini. Okey, jadi kita minta tolong pelajar lah. Macam biasa? Macam biasa. Okey, siapa nak tolong cikgu? Setiap bahagian-bahagian ni. Okey, bagus Hazirah. Okey. Silakan. Kita mulakan daripada sini, yang tengah. Biasanya cikgu saya ajar daripada tengah sampailah ke tepi lah. Masuk dalam dulu sampai keluar. Okey, jadi kita akan mula di tengah. Di tengah ni apa, Hazirah? Empulur. Okey, Apa dia? Empulur. Okey. Yang kedua, Endodermis. Endodermis. Katanya cikgu. daripada sini yang merah. Yang merah tu. Hazirah. Oh, xylem. Okey, Xylem. xylem. Okey. Seterusnya. Yang ni. Yang di luar. Yang warna coklat tu. Aha. Warna perang tu apa? Phloem. Phloem. Okey, Okey. phloem. Okey, seterusnya. Yang dalam bulatan tu. Perisicle. Perisicle. Okey. Okey. Di luar bulatan yang besar lagi tu. Cortex. Cortex. Cik. Okey. Betul lah. Nanti yang ni yang dalam. Oh, yang warna Yang warna macam pink. merah jambu tu Tu Itu apa, Hazirah? Epidermis. Epidermis. Yang ni cortex, Hazirah. Okey, yang di luar dia baru endodermis dengan epidermis. Mungkin dia tak berapa nampak kot. Kurang jelas dia punya. Dia tahu label cuma tu. mungkin mana satu tu. Ya. Okey, jadi yang ni adalah keratan rentas bagi anatomi akar. Okey, dalaman. Jadi pelajar perlu ingat dia punya bahagian ni dan biasanya pelajar kena ingat juga dia punya lakaran. Sebab apa? Sebab di bahagian B, biasanya pertanyaan soalan bahagian B, pelajar perlu membuat lakaran. Dan perlu melabelkan setiap lakaran yang dibuat. Sebab yang ni biasanya bahagian B, dia mempunyai banyak markah. Ada yang mencapai 10 markah. Ada yang sampai 15 markah untuk bahagian B. Okey, jadi pelajar perlu ingat lakaran dan perlu ingat dia punya label. Jadi kalau pelajar hanya melukis sahaja tanpa membuat label, pelajar akan hilang markah. Jadi sayanglah. Okey, jadi pelajar perlu ingat yang mana satu, monocotyledon ataupun dicotyledon. Dia beza. Okey, kita lihat seterusnya. Apa fungsi-fungsi setiap bahagian yang murid sebut tadi? Okey. Empulur. Apa dia punya fungsi empulur? Tempat menyimpan makanan. Okey, di tengah tadi. Kan? Yang di tengah tu dia untuk simpan makanan. Okey. Perisicle pembentuk cabang akar dan cambium gabus. Okey, cortex ruang penukaran gas dan tempat menyimpan makanan. Okey.
Endodermis pengatur larutan yang diserap ke dalam pembuluh dan menyimpan zat makanan. Okey. Dan akhir sekali endodermis pengatur larutan yang diserap ke dalam pembuluh dan menyimpan zat makanan. Dia hampir samalah. Okey. Okey, kita lihat pula untuk struktur anatomi batang. Okey. Bahagian-bahagian sama juga. Ada bahagian-bahagian yang sama dengan akar tadi. Okey, tapi kita lihat kepada jenis lakaran dia. Dia berbeza. Okey. Okey, jadi pelajar kena tentukan akar macam mana dia punya lakaran. Batang macam mana dia punya lakaran. Kalau pelajar tertukar, pelajar akan hilang markah. Okey. Okey. Jadi untuk struktur anatomi batang kita lihat okey di tengah sama macam akar tadi iaitu empuluh. Okey. Yang warna biru ni di dalam ni xylem. Okey. Bagi untuk batang tadi dia ada satu kat sini. Macam akar tadi kita tak fokus kepada yang tengah bulatan ni. Okey, tapi untuk batang ni dia ada kat sini iaitu cambium. Okey. Okey. Kuning phloem sama juga macam akar tadi. Dia ada phloem. Okey, endodermis, cortex dan epidermis. Dia hampir sama. Cuma yang beza kalau batang dia ada cambium. Okey, kalau akar tadi tak ada, batang ada cambium. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat kepada struktur anatomi daun. Okey. Ni pun sama, pelajar perlu ingat lakaran yang ni dan perlu ingat dia punya label. Soalan ni pernah keluar dalam SPM. Oh, melabelkan? Dia pelajar perlu lukis dan perlu label. Ada di bahagian B. Pernah keluar. Okey. Jadi pelajar kena ingatlah, pelajar kena sentiasa membuat latihan lakaran. Okey. Okey, supaya dia tak tinggal untuk di bahagian B. Sayanglah sebab markah banyak. Okey, jadi bahagian-bahagian struktur anatomi daun. Kita ada daripada lapisan atas ni kutikel lah. Okey, lepas tu epidermis atas, xylem, phloem, epidermis bawah, sel pengawal, stomata. Okey, yang ni beza. Kalau untuk daun dia ada stomata. Kalau batang tadi dia ada cambium. Cambium. Okey, yang lain adalah xylem dengan phloem tetap adalah sebab xylem phloem ni untuk makanan, mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan. Okey. Seterusnya kita lihat struktur anatomi bunga. Okey. Ini pun pelajar dah terangkan tadi. Yang struktur luaran tu dia hampir sama. Struktur luaran dengan struktur dalaman dia hampir samalah. Bahagian-bahagian dia. Ada stigma, anther, filamen, stil, ovule dengan ovari. Sama, hampir sama dengan struktur luaran bunga. Okey. Okey, yang ni yang kita nak fokus pada 5 yang tadi tu. Kan kita tengok yang struktur utama yang dalaman tu ada 5 kat sini iaitu stomata. Apa itu stomata? Apa ciri-ciri stomata? Okey, ciri-ciri stomata adalah merujuk kepada sel pada dinding luar sel epidermis iaitu sel pengawal yang wujud berpasangan dan berbentuk sabit ataupun separa bulatan. Okey, stomata tadi berada di bahagian mana tadi? Di bahagian daun tadi. Okey, jadi dia terdapat kloroplas di dalam sel stomata yang berfungsi. Okey, fungsinya apa? Untuk mengawal pergerakan ke dalam dan keluar antara air dan gas. Jadi dia akan membantu, stomata ini akan membantu untuk proses air dan gas, pergerakan dia di dalam daun tu. Tu yang dia boleh membuat proses-proses tu, translokasi, transpirasi, fotosintesis disebabkan oleh stomata ni. Okey. Okey, kita lihat seterusnya xylem dengan phloem. Kenapa setiap tumbuhan, setiap bahagian-bahagian tumbuhan tu dia ada xylem dengan phloem? Okey, xylem berada di dalam tadi. Yang kita tengok bulatan tu dia berada di dalam, phloem dia berada di luar. Okey, dalam bulatan tu. Okey, jadi pelajar boleh ingatlah kalau buat bulatan, kalau kata di dalam tu adalah xylem. Luar phloem. Okey, jadi xylem adalah untuk berfungsi mengalirkan air dan garam mineral dari akar. Okey, dan teruslah untuk ke daun serta menguatkan batang tumbuhan. Jadi amat penting xylem ni dengan phloem. Dan memang kebanyakan soalan akan ditanya. Xylem, phloem. Banyaklah soalan berkaitan dengan xylem dengan phloem. Okey. Phloem pula untuk berfungsi apa? Untuk mengangkut. Okey, tadi mengalirkan, yang ini untuk mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan. Dia akan mengedarkan zat-zat makanan ke bahagian-bahagian tumbuhan yang lain. Okey, dia edarlah ke bahagian akar, ke daripada akar ke batang, ke daun, ke bunga, semua dia akan
mengedarkan semua zat-zat makanan. Okey, ini untuk xylem dengan phloem. Okey. Seterusnya yang keempat iaitu epidermis. Okey, kita tengok banyak tadi. Lapisan semua ada epidermis. Epidermis. Okey. Epidermis biasanya berada di bahagian luar sekali kan. Okey, jadi dia merupakan satu lapisan sel permukaan yang menyeliputi semua tisu primer. Kalau manusia ni ibarat dia kulit. Kulit lah. Dia dapat melindungi semua. Okey, jadi melindungi tisu primer daripada kekeringan dan kecederaan mekanikal. Sama macam kulit manusia. Dia dapat melindungi semua organ-organ badan manusia. Okey. Dan akhir sekali, struktur dalaman bagi ciri-ciri yang paling penting bagi tumbuhan adalah cambium. Okey, cambium ni kalau kata kita boleh jumpa di bahagian batang tumbuhan tu. Okey, batang tumbuhan yang berada di tengah di antara xylem dengan phloem. Jadi dia di antara xylem dengan phloem. Okey. Jadi dia merupakan bahagian antara xylem dan phloem yang dinamakan sebagai cambium vascular. Okey. Cambium berbentuk phloem sekunder dan xylem sekunder. Jadi cambium di bahagian sini. Jadi yang ni adalah phloem, yang ni adalah xylem. Okey, jadi kalau yang ni terputus susah sikit. Jadi kemungkinan kalau kita putuskan cambium, mungkin zat-zat yang diserap daripada daun mungkin tak akan masuk ke bawah. Ataupun daripada bawah tak akan pergi ke atas. Jadi cambium ni amat penting. Putus yang ni rosak sikitlah tumbuhan tu. Kita kena bagi ubat lah. Okey. Cambium. Okey. Seterusnya kita lihat ada soalan pengukuhan sikit. ini kita nak tengok sama ada murid-murid memberikan apa perhatian ke tak. Terutamanya Damian dia tengok je. Saya pun okey ke Damian ni dia tengok je kan. Okey. Soalan ketujuh. Rajah di bawah menunjukkan struktur batang tumbuhan X. Okey, berdasarkan rajah di bawah, nyatakan nama bahagian yang berlabel di ruangan yang disediakan. Okey, siapa nak bantu cikgu? Seperti biasa. Itu dia. Hazira, tengok betul-betul ya bahagian. Jangan tertukar lagi. Okey. Tengah-tengah. Di bahagian tengah tu apa? Okey, dia empuluh. Okay, tapi kita tengok yang ni dululah. Okey, kita tengok daripada sini lah. Daripada sini sampai ke sini. Okey, jadi yang ni tadi, bulatan di dalam xylem. Okey, betul. Yang di seterusnya okey, cambium. Ni yang cikgu saya kata ni. Dia pemutus di antara xylem dengan phloem. Dia berada di tengah-tengah. Okey, jadi cambium. Okey, yang di luar, bulatan di luar. Yang ni okey, phloem. Okey, yang di luar. Satu lagi bulatan yang paling luar. Okey, epidermis. Dan di tengah tu empuluh. 5 markah untuk Hazira. Markah. Ni pun kita akan jumpa di bahagian A. Okey. Cukup ke 5 markah Hazira, nak lagi ke? Oh, dia gelak je cikgu. Nanti dia akan fikir. Dia nak lagi lah tu. Okey. Lihat soalan yang nombor 8. Terangkan fungsi struktur dalaman tumbuhan dalam jadual di bawah. Okey. Apa fungsi xylem dengan phloem? Okey, siapa nak tolong cikgu? Ada sesiapa? Okey, Damia. Silakan Damia. Okey. Tengok betul-betul Damia. Okey, xylem apa? Xylem, fungsi xylem? Mengalirkan air dan garam mineral dari akar ke daun serta menguatkan batang tumbuhan. Ya ke cikgu jawapan yang diberikan oleh Damia ni? Mengalirkan air dan garam mineral dari akar ke daun serta menguatkan batang tumbuhan. Okey, betul. 1 markah. Alright. Okey, satu lagi phloem. Okey, teruskan Damia. Mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan yang terhasil daripada proses fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Mengangkut dan mengedarkan zat-zat makanan terhasil daripada proses fotosintesis dari daun ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, betul. 2 markah. 2 markah. Cikgu, kalau sekiranya murid-murid tidak memberikan jawapan yang saya rasa mungkin dia faham apa yang dia nak tulis, betul, tapi tidak lengkap, macam boleh, mana tu kita cikgu? akan tengok dia punya kata kunci. Mengalirkan air dan garam mineral. Okey. Kalau dia tulis sampai tahap tu je pun akan dapat markah. Okey. Boleh. Kalau 2 dapat dah 1.
Okey. Okey. Tapi yang ni dua, kemungkinan akan dapat jugalah satu. Satu markah. Okey. Sebab keywordnya adalah Darjah akan ada mengalirkan keyword air je. dari- Kalau macam ni, mengangkut. Oh. Kena ada perkataan mengangkut. Yang ni, mengalirkan. Kena ada. Okey. Kita kena pegang kata kunci ke situ. Kata kunci tu Ya, untuk dapatkan jawapan dan dapat markah. Alright. Okey. Kita lihat ada lagi soalan ni. Okey, ada lagi nombor 9. Ni seorang satu kita bagi dekat Okey, Adam siapa lagi dengan yang tak kena lagi Cikri. ni? Syikri. Okey. Rajah di bawah menunjukkan struktur sejenis tumbuhan sejenis bunga. Okey. Jadi dia bagi X dengan Y. Okey, dia tanya X, nyatakan nama bahagian berlabel X dekat sini. Okey. Saya guna ni lah Adam lah. Adam dulu. Okey, Adam. X apa Adam? A. S, enter. Enter. Okey, betul Adam. Okey, B. Okey. Y menghasilkan oval. Okey, Menghasilkan bagus. Menghasilkan oval. Okey, betul Adam. Dapat 2 Markah. Nampaknya Adam tidak memberi peluang Okey. kepada Syikri untuk menjawab ya. Ya, tak apa, kita lihat. Lepas ni Mungkin banyak ada lagi Ada. soalan-soalan Ada. pengukuhan ya untuk murid-murid kita. Baiklah, kita nak berhenti rehat sekali lagi. Anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Hasrul. Cikgu, jom kita sambung balik kelas kita. Okey, kita teruskan kelas kita. Okey. Okey, kita lihat hasil pembelajaran yang terakhir iaitu 1.1.4 iaitu perbezaan struktur luaran tumbuhan. Okey, apa perbezaan di antara monocotyledon dan dicotyledon? Okey, kita boleh lihat perbezaannya. Okey, kita lihat dulu perbezaan monocotyledon. Apa berkaitan dengan struktur akar, Okey. batang, daun, bunga dan biji benih. Apa perbezaan mono dengan dico? Kita lihat dulu daripada akar. Okey, kita tanya murid lah. Okey. Akar monocotyledon berdasarkan gambar ni. Okay, awak nampak gambar tu kan? Okey, yang tu merujuk kepada akar apa tu? Ni senang je tu. Kan? Boleh nampak jelas kan tu? Kita Syikri. bagi Syikri. Dia tak jawab lagi tadi. Okey. Okey. Silakan. Okey. Akar apa tu Syikri untuk mono? Akar serabut. Okey, akar serabut. Okey. Batang Syikri? Tidak berkayu. Batang tidak Okey, berkayu. batang tidak berkayu. Okey. Seterusnya, Daun kan? Jenis jenis daun dia. Jenis daun? Daun selari. Okey, daun selari. Seterusnya, Yang tu apa? Bunga bunga. bunga kan? Kalau bunganya Dia ada 3 gandaan rangi. Okey, 3 atau gandaan 3. Okey. okey. Biji benih? Yang bawahnya biji benih apa tu? Biji mana dia ada Satu cotyledon. Kita Jadi lihat, satu okey. Bunga tadi 3 atau gandaan 3 ranggi dan biji benih dia 1 cotyledon. Okey, jadi dekat sini kita boleh lihat monocotyledon akar dia serabut. Jadi dico pun akan jadi akar tunjang sebab kita ada 2 akar je kan. Betul, Tunjang serabut dengan serabut. dan juga Okey, jadi tunjang. mono serabut, automatik yang dico tu akar Tunjang. Okey, jadi batang tidak berkayu untuk mono. Jadi batang tidak berkayu ni batang yang dalam tu memang tak ada kayu. Okey. Jadinya kebanyakan tumbuhan ni kita tak bolehlah nak buat papan ke untuk buat rumah ke pun tak bolehlah. Dia tak ada batang dia tidak berkayu. Kayu. Sama macam kelapa. Pokok kelapa dia tidak berkayu. Kita tak boleh nak buat. Pernah jumpa rumah yang gunakan pokok kelapa? Oh, tak pernah pula Okey, juga. sebab cikgu. dia tidak berkayu. Kayu. Okey. Jadi urat selari. Urat selari ni dia selari je. Satu baris je. Okey. Ini 3 atau gandaan 3 ranggi ni bunga dia ada 3. 1 2 3. Kalau bahasa kita ni kelopak lah. Kita kira bunga tumbuhan tu kalau ada 3, 6, 9, 12, yang tu semua di bawah monocotyledon. Okey. Kalau kita jumpa bunga, kita kira dia punya ranggi. Kalau ada maksudnya berapa? kalau nombor ganjil Nombor ganjil 3, 6, 9, 12, 15. Yang tu semuanya monocotyledon.
Okey. Kan bunga kan ada banyak jenis. Betul. Ada banyak ranggi dia. Okey, macam bunga raya. Ada berapa bunga raya? 5. 5. Jadi 5 dia tak akan masuk di bawah mono. Jadi untuk bunga raya dia akan masuk di bawah dicotyledon. Okey. Jadi ni bunga orkid lah. Orkid di bawah monocotyledon. Yalah orkid dia tidak berkayu dia punya batang kan. Okey. Jadi dan akhir sekali biji benih dia ada satu cotyledon yang kita belajar mula-mula tadi. Kan? Mono ada satu cotyledon, dico dia ada dua cotyledon. Okey, ni untuk perbezaan monocotyledon. Kita lihat pula dicotyledon. Okey, dicotyledon menjadilah akar. Okey. Kalau dah mono akar dia serabut, jadi automatik dico ni akar tunjang. Okey. Batang dia tadi kalau mono, batang dia tidak berkayu. Jadi, kalau dico, batang berkayu. Okey. Seterusnya, daun. Okey, daun tadi urat untuk mono, dia urat selari. Selari, ya. Okey. Jadi, untuk dico, dia urat daun dia jejala. Jejala ni dia macam ada cabang-cabang dia. Okey. Dan bunga yang ni saya terang pasal bunga tadi. Kalau kata untuk mono dia 3, 6, 9, 3 ataupun gandaan 3. Oh, gandaan 3. Gandaan 3. Oh, dia tak sebenarnya nombor ganda tak, dia kan? mesti gandaan 3. Oh, dia mesti gandaan 3. Gandaan 3. Okey, 3, 6, 9. Okey, jadi untuk dico dia 4 atau 5 sahaja. 4 atau 5 ranggi. Jadi kalau kita jumpa bunga, kita kira ranggi dia ada 4. Dia di bawah dico. Ataupun kita jumpa 5. Bunga raya lah paling senang. Kita boleh jumpa bunga raya banyak kan. Bunga kebangsaan kita. Jadi, dia 5. Jadi, dicotyledon. Jadi, batang pokok bunga raya tu, batang dia berkayu. Dan akar dia tunjang. Okey. Dan akhir sekali, biji benih dia mempunyai 2 cotyledon. Okey. Yang ni, harap membantu Akmal untuk dapatkan jawapan yang tadi. Oh, sayuran tadi. Antara bayam dan juga bayam kangkung tu di bawah mana? Mono ataupun dico? Kalau kangkung? Ya. Kalau kangkung, mono, cikgu. Betul. Bayam? Bayam, ini dia. Dicotyledon. Kan? Bukan juga monocotyledon lah, cikgu. Bayam, kangkung, kebanyakan sayuran ada di bawah mono dan ada di bawah dico. Tapi kebanyakan sayuran-sayuran yang berdaun ni, kebanyakannya di bawah monocotyledon. Okey. Interesting. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Jadi, boleh buat perbezaan antara kelima-lima ni? Boleh, cikgu. Mono akar serabut, dico akar tunjang. Kalau mono, batang dia tidak berkayu. Tidak berkayu. Kalau dico, berkayu. Kalau daun, selari. Kalau dico, dia jejala. Kalau bunga untuk mono dia gandaan 3. Ya. Kalau dico dia 4 atau 5 ranggi. Kalau dan yang cotyledon ni mono 1 dan kalau dico 2. Okey, bagus Akmal. Okey, cikgu, saya dah lepas dah. Dah lepas. Boleh murid pula. Okey, kita lihat. Okey, kita bagi murid dah jawab. Okey, soalan nombor 10. Soalan pengukuhan lagi. Okey, nombor 10. Jadual di bawah menunjukkan struktur luaran tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon serta ciri-cirinya. Lengkapkan jadual di bawah. Okey, bagi akar, daun dengan batang. Tadi Akmal dah dapat dah lepas dah. Dah lulus. Okey. Kita bagi murid pula. Okey, siapa nak bantu cikgu? Kita tengok. Okey, Syikri. Syikri, dia tak bagi peluang dah. Okey, Syikri. Akar kita dah dapat dico dia dah bagi. Dico dah bagi akar tunjang. Automatik untuk mono akar serabut. Akar serabut. Ya, sebab dia tak ada dah, dia 2 je. Betul. Okey, dico dengan serabut. Dia tak boleh dua-dua akar yang sama. Tunjang-tunjang tak boleh. Okey. Daun dia dah bagi daun selari. Jadi yang ni dico semestinya urat daun jejala. Daun jejala. Okey. Batang dia tak bagi. Clue. Okey. Jadi untuk mono batang dia jenis macam mana? Batang tidak berkayu. Okey, batang tidak berkayu automatik lah. Kalau yang ni dah batang tidak berkayu, yang ni batang
berkayu. Berkayu. Alright. Okey, 4 bagus. Dapat markah. 4 markah. Okey. Okey. Jadi Seterusnya. kita lihatlah kalau bagi clue macam ni memang mudahlah dapat bantu pelajar. Yap. Okey, kalau tak bagi clue kemungkinan pelajar akan boleh tertukar ni. Yang mana satu Keliru, batang-batang eh? dia mungkin dia akan keliru. Okey. Nombor 11 kita bagi aktiviti sikit. Okey. Kita suruh pelajar melakar sikit. Okey. Lakarkan struktur anatomi akar dikotiliden dan labelkan bahagian xylem dan phloem. Kita nak pelajar label xylem dengan phloem je pada Itu saja, lakaran tersebut. Okey, kita bagi masa sikit. Okey, kejap kita je. akan berikan masa selama 3 jam untuk mereka membuat lakaran. Okey. Sambil-sambil itu cikgu duduk dulu. Okey. Ini Okey. sebenarnya kalau mereka selalu buat latihan kan cikgu. Betul. Ini memang soalan semudah ABC lah. Biasanya yang ni kita akan jumpa di bahagian B. Soalan di bahagian B untuk membuat lakaran ni. Sebab markah dia biasanya banyak lah. Okey. Dan kita tengok Okey. Damia Sebab siapa mengalami yang- kesukaran untuk membuka penutup pennya. Okey. Okey, cepat. Okey. Okey, siapa Ni yang dah buat siap saja boleh. lakaran cikgu Dia buat dan dia label ni je, xylem dengan phloem je. Okey, nanti Cikgu nak siapa yang dah siap terus angkat tau. Okey, terus angkat. Okey, siapa yang dah siap? Okey. Nampak Adam macam dah siap tu? Adam dah siap belum? Adam dia baru nak reload dia punya ni cikgu, pensel dia. Dah. Okey, tunjuk Adam. Dah Yang kan, awak Adam? dah buat lakaran. Ui, sepantas, kilat. Tak nampak lah Adam? Dekat sikit dengan kamera. Dekat sikit. Ada apa tu Adam? Boleh dekatkan lagi tak Adam? Okey, tu. Okey, nampak xylem dengan phloem kat Xylem sini. dengan flow. Okey, xylem berada di yang besar tu kan? Yang bintang yang besar tu. Betul? Atas. Okey. Phloem dia yang bulat kan? Bulatan yang Adam, kecil cuba tu kan? letak tengah-tengah dekat kamera Adam. Letak dekat tengah. Sebab sekarang saya nampak muka Adam daripada lakaran Adam. Macam tu Adam. Macam tu. Atas sikit Adam. Comel tu. Okey. Kita lihat betul ke Dia tak? goyang-goyangkan pula. Okey, kita lihat perbezaan antara yang lukisan Adam dengan yang ni. Okey, jadi betul. Kita lihat Adam membuat label dan membuat lakaran dah dapat 2 markah. Dan dia buat dia punya label xylem dengan phloem dengan betul dia dapat lagi 2 markah. Okey, yang lain dah siap dah ke? Yang lain siap. Ada yang siap, try tunjuk. Okey, terus tunjuk sama-sama. 1 2 3, tunjuk. yang Kan Damia macam Damia tu jelas. dia pekat kan, nampaklah sikit. Okey, semua cantik memberikan semua lakaran dapat. yang sama dan Ini juga lakaran- jawapan yang sama. Yang ni boleh kata lakaran yang sempurna lah. Kalau dalam peperiksaan ni, dia orang boleh dapat markah yang penuh lah. Ya, Okey, Syikri, sebab cantik dekatkan dia lagi, punya lakaran. masukkan terus. Masuk dalam komputer tu. Okey. Alright, terima kasih murid-murid semua. Baik cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar kali ini cikgu secara ringkas dan padat. Silakan. Okey, jadi kita dah belajar berkaitan dengan struktur-struktur dan yang awal tu kita dah belajar berkaitan dengan jenis-jenis tumbuhan. Okey. Jadi kita dah dapat tentukan jenis-jenis tumbuhan yang ada dekat muka bumi ni, dia di bawah diko ataupun mono. Jadi pelajar ataupun murid kalau pergi je mana-mana dia tahu dah. Okey, tumbuhan ni mono ataupun diko. Jadi dalam peperiksaan pelajar perlu ingat jenis-jenis tumbuhan dan kena ingat dia punya struktur dalaman dan luaran untuk bantu mereka untuk dapatkan markah dalam peperiksaan supaya mereka tak hilang markah. Sebab soalan ni antara soalan yang mudah untuk pelajar dapat markah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Hasrul dan juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Aida. Dan tak lupa juga murid-murid sekolah pilihan hari ini daripada SMK Batu 4. Terima kasih semua, lambai dulu. Okey, saya doakan murid-murid kita akan berjaya untuk SPM 2022 nanti. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Ingat, sentiasa jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye.